Baik, untuk kita memahami angka-angka pertumbuhan KDNK negara ini, kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin. Beliau merupakan pensyarah di Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia UM. Prof, angkanya agak tinggi. Dengar memang sedap, tapi adakah ia cerminan realiti sebenar perbelanjaan dan kuasa beli rakyat? Ya, kalau kita lihat dari segi data pertumbuhan ekonomi ini jelas menunjukkan bahawa proses pengukuhan asas-asas ekonomi kita sudah pun semakin lama semakin baik. Jadi apa yang kita nampak di sini adalah momentum pertumbuhan itu sudah pun berada pada landasan yang betul dan dijangka akan menjadi lebih baiklah dalam keadaan kita melihat data pada suku ketiga ini, yang mana kalau kita tengok 14.2% ini memanglah kalau kita tengok memang yang tinggi lah, paling tinggi kalau kita tengok di rantau ini dan juga dari standard pertumbuhan global, terutamanya uh, negara sedang membangun. Jadi dalam konteks ini memang ia merupakan satu petanda positif kepada pemacuan ekonomi Malaysia dari segi pemulihannya. Walau bagaimanapun, kita perlu pastikan bahawa sebenarnya walaupun peningkatan dalam aktiviti ekonomi ini, kita perlu faham bahawa kesan secara langsungnya kepada rakyat itu memakan masalah. Dia bukannya kita kata uh, data yang baik, lepas tu kita terus mendapat manfaat dari segi secara langsungnya. Dan ia memakan masa. Dan kita juga faham bahawa peningkatan dalam data ini juga akibat daripada salah satu dia lah, selain daripada yang sudah disebutkan tadi, begitu juga terhadap kesan asas rendah, kerana kita tahu pada suku ketiga tahun lepas kita masih lagi berada pada keadaan ekonomi sempadan masih ditutup. Kita kena ingat bahawa sempadan negeri hanya dibuka bermula pada Oktober tahun lepas. Jadi memang pada suku ketiga ni berbanding dengan suku tahun ketiga tahun lepas, memang kita dapat lihat bahawa pertumbuhan kita berada pada tahap yang lebih baik. Ya, Prof, pada waktu bila ataupun pada peratusan berapa agaknya yang ia boleh dirasai secara langsung? Kalau kita lihat pada ketiga ini sekarang ni kalau kita lihat tiga suku pertama ni tahun ini sudah pun berada pada 9.3%. Maksudnya kalaupun suku keempat pertumbuhan ekonomi kita 0%, kita sudah pun mencapai sasaran yang kita nak capai pada tahun ini 6% macam itulah pertumbuhan ekonomi kita 5-6%. Tapi bagi saya, bila kalau kita nak lihat kita mendapat manfaat ini, selalunya dia berada pada ketika selepas mungkin 3-6 bulan dalam keadaan kita melihat bahawa momentum ini dapat dikekalkan, momentum pertumbuhan ini Sebab kita juga perlu faham kalau ekonomi itu secara berterusan meningkat pada dua angka, itu pun sebenarnya bukanlah petanda yang bagus sebab ekonomi itu boleh kita kata overheat. Kalau overheat ni pun ada satu masalah. Jadi sebenarnya kadar pertumbuhan ekonomi kita kalau kita boleh dapat secara yang stabil berterusan pada mungkin suku seterusnya dan juga pada tahun hadapan, kalau kita dapat mencapai tahap pada kadar 6%, saya fikir selepas itu mungkin dalam selepas 3 bulan, 6 bulan, saya percaya ia akan dapat dirasai oleh rakyat dari segi contohnya ada banyak peluang-peluang pekerjaan yang berpendapatan tinggi dan juga mungkin kita boleh memastikan kuasa beli rakyat dapat juga ditingkatkan akibat daripada kesan limpahan pertumbuhan ekonomi. Sebab pertumbuhan ekonomi ini penting, dia adalah kita punya kita kata asas ekonomi Jadi kalau asas ekonomi itu masih lagi contohnya berada pada tahap yang menguncuk, sebenarnya kita masih berada pada keadaan yang kita kata berada pada keadaan kemelesetan lah. Jadi ini satu permulaan, namun begitu sebenarnya untuk dia dapat dirasai oleh rakyat, ia memakan masa dan juga bergantung kepada momentum pertumbuhan kita pada terutamanya pada tahun hadapan yang dijangkakan juga Ya, kita akan Prof. mengalami cabaran-cabaran ekonomi.
Prof sebut mengenai tahun depan ekonomi dunia ni diramalkan lebih mencabar. Tapi apakah jangkaan kita? Adakah angka lebih rendah? Adakah akan ada lagi perubahan OPR suku pertama nanti? Dari segi OPR, kalau kita lihat memang kalau kita tengok data terkini ni, jadi keputusan Bank Negara untuk meningkatkan OPR itu kita nampak sedikit sebanyak adalah satu tindakan yang tepatlah, kerana kita tengok pun kalau apa tu kadar upah itu mungkin dinaikkan lagi 25 asas mata pada tahun hadapan, mungkin pada suku pertama ia boleh sedikit sebanyak menstabilkanlah dari segi apa tu pertumbuhan ekonomi yang kita katakan agak tinggi ini ya. Jadi dalam konteks itu saya fikir dalam kita mendepani cabaran ekonomi tahun hadapan, selain daripada maneuvering dalam dasar monetary, kita juga lihat bahawa ada beberapa jangkaan dan juga data-data positif daripada laporan yang kita baca ni. Contohnya jangkaan peningkatan dalam sektor pelancongan pada tahun hadapan dan juga penerusan projek-projek infrastruktur. Bagi saya ini penting. Projek-projek infrastruktur yang berskala besar ini sebenarnya akan memberikan kekuatan kepada ekonomi kita dalam menghadapi cabaran ekonomi global yang dijangkakan akan mengalami kemelesetan pada tahun hadapan. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Pensyarah Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia, berkongsi pandangan berhubung dengan laporan daripada Bank Negara Malaysia berhubung dengan prestasi KDNK Malaysia suku ketiga. Kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini.